Okey, kita sambung balik. Okey, kalau kamu tidak diberi angle okey, kalau kamu tak diberi angle, kita boleh guna kaedah yang kedua ni. Okey, kalau kamu diberi angle A ni berapa, kita boleh pakai kaedah nombor 1. Okey, kalau kamu tak diberi angle, kita boleh pakai kaedah nombor 2 dengan kita melengkapkan uh, segitiga ini. Okey, apa yang dimaksudkan dengan last kali ni, ukur sudut, maksudnya sudut arah daya paduan tadi. Okey, kita dah tentukan daya paduan menggunakan pembaris. Kemudian kita nak tentukan arah dia, berapa condong dia, berapa banyak. Kita ambil jangka sudut, ukur saja. Contohlah kamu ukur, kamu dapat 30 darjah. Jadi, kita katakan F tu condong dia sebanyak 30 darjah. Okey. Ah, Okay, nanti cikgu bagi latihan lah kamu buat nanti. Okey, lagi satu cara Ya. untuk kita tentukan daya paduan ialah kita buat secara amali. Okey, macam mana kita nak buat? Kita boleh guna kit meja daya vektor. Dalam buku teks ada, dalam muka surat 7. Okey, um, nanti naik sekolah ataupun nanti tunggu cikgu order dulu. Kalau ada, kalau tak boleh balik sekolah lagi, cikgu akan tunjuklah macam mana kita nak guna kit meja daya vektor. Okey, kita pergi kepada slide yang terakhir. Okey, kita nak tengok situasi-situasi yang sebenarnya daya paduan. Okey, so kita tengok satu contoh keadaan yang pertama ialah sebuah buku yang diletakkan ke atas meja. Okey, tadi untuk terangkan konsep, cikgu kata ada dua orang, tarik daya kanan, tarik daya kiri. Okey, tapi in real life, kadang-kadang tak ada pun, daya tu kita tak nampak pun tarik kanan, tarik kiri, tapi sebenarnya ada daya. Okey, contoh yang pertama ada contoh buku yang diletakkan ke atas meja. So, adakah dah ada daya yang bertindak ke atas buku tersebut? Okey, selagi mana buku tersebut ada jisim, okey, bila ada jisim maksudnya akan ada berat. Okey, jisim maksudnya unit dia kg. Berat maksudnya berat dia Newton kan? So, kalau jisim dia 10 kg, maksudnya berat dia adalah 100 Newton. So, selagi mana satu benda tu ada jisim, maksudnya ada berat. Okey, perasan tak berat unit dia Newton sama dengan unit daya. Okey, jadi selagi mana benda tu ada jisim, maksudnya dia ada berat, maksudnya ada daya yang bertindak ke atas objek tersebut. Okey, jadi buku tersebut akan ada daya yang tarik dia ke arah pusat bumi. Okey, akan ada daya yang menarik dia ke arah pusat bumi. Yang mana daya tersebut dikenali sebagai W ataupun berat. Okey. Okey, lagi satu untuk benda yang semua benda akan ada satu lagi kita panggil, dia bukan daya lah, tapi dia adalah tindak balas normal kepada meja. Okey, yang mana simbol dia dekat sini kita letak R lah. Okey, maksudnya kamu letak je, contoh satu benda kamu letak atas meja. Maksudnya akan ada satu tindak balas normal ke atas dia yang uh, perpendikular dengan objek tersebut. Okey, contoh kalau macam kereta kan. Kereta duduk atas jalan kan. So akan ada daya normal yang bertindak ke atas kereta tersebut bergerak ke atas. Okey. Kalau benda tu terapung, contoh, ada tak daya normal? Kalau benda tu terapung. Kenapa? Dia tak ada lah. Sebab apa? Bila kita katakan benda tu bersentuhan dengan satu benda yang lain, so akan ada tindak balas normal antara benda lain tu dengan objek yang kita letak. So kalau benda tu terapung, tak adalah daya normal. Faham tak? Okay. So ini contoh. Okay. Soalan-soalan yang selalu keluar ialah kalau soalan macam ni, dia lukis, dia bagi kamu satu buku macam ni, kemudian dia kata lukiskan arah daya yang bertindak ke atas objek tersebut. Jadi kamu tahulah buku ada berat, jadi arah ke apa pusat graviti, pusat bumi satu dan satu lagi daya normal.
Okey, dan labelkan ini adalah tindak balas normal dan ini adalah berat. Okey, so situasi yang kedua, kalau benda tu dalam keadaan pegun juga, tapi dia tak duduk tegak, dia duduk menyengit macam gini. So macam mana pula tu? Arah dia macam mana? Okey, kalau macam ini, okey, selagi mana benda tu tidak bergerak, okey, maksudnya dan juga bersentuhan dengan permukaan benda yang lain, maksudnya akan ada daya normal yang bertindak ke atas dia. Okey, so ini adalah bag kan? So bag ni dia duduk atas satu satah yang condong macam gini kan? Jadi akan ada daya normal yang berserenjang. Okey, berserenjang macam ni. Okay, so ini adalah daya normal yang bertindak ke atas bag tersebut daripada plank warna kuning ni. Okay. Okay, lagi satu daya normal disebabkan bag ni bersentuhan dengan permukaan plank warna hijau ni. Jadi ada lagi satu daya normal yang bertindak balas pada bag tersebut berserenjang dengan plank warna hijau ni. Jadi dekat atas bag ni ada dua daya normal yang bertindak ke atas dia sebab bag ni bersentuhan dengan dua plank. Okey, faham tak daya normal? Okey, faham Cikgu harap faham lah macam mana daya normal tu datang. As long as dia bersentuhan. Okey, so daya yang ketiga ialah, cikgu kata dah, kalau satu objek itu ada jisim, maksudnya dia ada berat, maksudnya ada daya lah. Daya tu ialah berat, mesti ditarik ke arah pusat bumi. Walaupun kalau kamu tengok contoh tadi, R dia, W adalah opposite dengan R kan? Tapi sebenarnya dia bukan opposite, dia sebenarnya ditarik ke arah pusat bumi. Jadi kalau untuk macam bag ni, sebab dia duduk sengit, jadi pusat bumi dia straight macam ni. Jadi akan ada sikit angle kat sini. Okey, boleh faham tak? Jadi arah daya dia yang pertama R, yang kedua N dan yang terakhir ialah W. Bukan sini W sebab tarikan graviti bukan ke arah sengit macam gini. Okey, tarikan graviti ialah straight ke pusat bumi macam ni. Okey, boleh faham tak? Faham, cikgu. Faham kan? Okey. So, itu untuk dua objek yang pegun. Allah. Aduh.